Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 12 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Pendakwa selebriti Azman Shah Alias mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu. Tertuduh yang dikenali sebagai PU Azman membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Datin Surita Budin di Mahkamah Session Seremban hari ini. Berdasarkan 3 pertuduhan, Azman 41 tahun didakwa melakukan amang seksual fizikal dengan melakukan perbuatan kelucuan melampau termasuk merangsang mangsa berusia 17 tahun. Perbuatan itu dilakukan di dalam tandas dan ruang tamu sebuah rumah di Taman Perumahan dekat Labu Nilai antara pukul 3 hingga 5 pagi pada 6 Julai lalu. Tertuduh turut melakukan perbuatan sama terhadap mangsa berusia 16 tahun 10 bulan pada 5 Februari antara jam lebih kurang 8.30 malam hingga 12.30 malam dan pada 6 Julai antara jam 3 pagi hingga 5 pagi di ruang tamu rumah sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Kes dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Husni Fairuz Ramli, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Zahid Ahmad dan Fahmi Adilah. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikad jamin RM40,000 bagi semua pertuduhan dengan seorang penjamin. Tertuduh juga dilarang daripada mendekati mangsa dan saksi sehingga kes selesai, selain melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan serta pasport diserahkan kepada mahkamah. Kes ditetapkan untuk sebutan semula bagi serahan dokumen pada 8 Disember ini. Pelaburan domestik serta asing DDI dan FDI yang terjejas sejak 2018 dijangka kembali pulih sekiranya Barisan Nasional BN memenangi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ini kerana parti yang dipimpin Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi itu dilihat komited untuk menjalinkan kerjasama dengan negara-negara jiran dan serantau seperti Indonesia, China dan India. Menurut artikel yang disiarkan First Post, seorang penganalisis politik melihat Datuk Seri Ahmad Zahid sangat komited mengembalikan kegemilangan ekonomi Malaysia seperti di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Tambah beliau, ahli Parlimen Bagan Datuk itu mahu hubungan strategik dengan rakan-rakan serantau dipulihkan selepas ia dirosakkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH. Katanya ia dapat dilihat menerusi pelan menghidupkan semula ekonomi Malaysia menerusi hubungan dua hala di antara Malaysia dengan Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, China dan India. Tambah penganalisis itu lagi, Datuk Seri Ahmad Zahid dilihat cenderung menjadikan India sebagai rakan strategik dalam beberapa kerjasama antaranya keselamatan serantau, anti keganasan, teknologi pertahanan, bioteknologi serta jaminan makanan. Katanya PRU15 yang dijangka berlangsung pertengahan November ini bakal menyaksikan ahli Parlimen Bagan Datuk itu mampu memimpin BN mendapatkan majoriti selesa. Tambah beliau, BN akhirnya mampu menubuhkan kerajaan baru iaitu sebuah kerajaan yang menekankan kestabilan dan kemakmuran kepada semua rakyat. Golongan pesara perkhidmatan awam bakal menerima peruntukan bantuan khas kewangan sebanyak RM350 pada Januari 2023. Dalam satu kenyataan, Kementerian Kewangan berkata bagi bantuan kewangan Aidilfitri berjumlah RM300 juga bakal dibayar pada bulan Mac 2023 kepada sejuta pesara kerajaan. Pada pembentangan bajet 2023 yang lalu, Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 bagi penjawat awam dinaikkan kepada RM600 dan dibayar pada Mac 2023. Dalam pada itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan juga bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700. Katanya bantuan kewangan khas sebanyak RM350 kepada 1 juta pesara itu memberi implikasi kewangan berjumlah RM1.3 bilion. Tambah Datuk Seri Tengku Zafrul, kerajaan turut akan memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Malah pemberian bantuan khas kewangan sebanyak RM700 sekaligus menjadikan jumlah tambahan keseluruhan untuk penjawat awam yang layak pada 2023 adalah sebanyak RM2,500.
Lebih 60 penduduk kampung Permatang Tepi Bendang, Batu Maung, Pulau Pinang bimbang setiap kali hujan kerana penempatan mereka berisiko banjir. Kebanyakan penduduk yang mendiami kawasan perumahan itu lebih 30 tahun mendakwa situasi itu berlaku sejak 3 tahun lalu selepas kawasan paya semula jadi berhampiran penempatan mereka ditambak. Wakil penduduk Ghazali Ismail berkata keadaan itu sekaligus menyebabkan rumah mereka kerap dimasuki air setiap kali berlakunya hujan lebat dan perlu sentiasa berwaspada jika berlaku perkara yang tidak diingini. Bukan itu saja, penduduk juga tidak senang duduk kerana perlu menanggung kerugian besar akibat kerosakan harta benda, malah akui sudah penat serta tidak sanggup lagi untuk berdepan situasi banjir yang tiada kesudahan. Saya rasa masalah lah. Kalau bila main hujan tu masalah. Hati takut lah. Kalau setengah jam atas hujan tak berhenti lah. Kami payah orang. Ayam nak kinat sejam, dekat sejam ayam tu masuk dalam rumah. Kalau lebat lah. Jadi ke barang-barang pun kami banyak dah buang. Barang-barang baru kami beli jenis-jenis ringan lah. Kami lah beli lapik bata apa. Macam tu kami belinya. Kalau barang-barang macam ni tak buat ni lah. Dia rosak buang lah. Macam kerugian kira pun 4-5 kali naik ya. Kira berlambak juga lah. Difahamkan sebelum ini, penduduk telah memaklumkan perkara itu kepada pelbagai pihak berkaitan termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Maung, Dato' Abdul Halim Hussein. Namun tiada sebarang tindakan penyelesaian yang dilakukan sehingga hari ini bagi mengatasi masalah penduduk sekitar. Pihak mana yang bertanggungjawab atas insiden banjir ni yang terjadi dekat kampung Permatang Tepi Bendang ni? Selama hampir 3 tahun benda ni jadi. Dan sampai sekarang tiada tindakan daripada pihak yang berwajib. Kita mengharapkan kerjasama daripada pihak PDC, pihak YB, MPKK kampung untuk membantu kami selesaikan masalah ni. Tapi sampai sekarang kami tak dapat jawapan. Masing-masing menuding jari kepada orang lain. Hari tu mereka dah datang mai tengok semua keadaan. Itu dah lama lah. Tapi tak ada tindakan apa. Kekal macam ni juga. Untuk nak jalan penyelesaian lah, betul-betul kena buat longkang untuk saliran. Tapi mau tak ada, hanya bagi bantuan kenaan banjir saja. Itu tindakan seterusnya tetap juga tak ada. Pasal hari itulah wabi datang lagi. Sehubungan itu, penduduk berharap Adun Batu Maung cakna terhadap isu setempat serta mencari mekanisme jangka masa panjang di kampung Permatang Tepi Bendang dan bukan hanya memberi bantuan yang bersifat sementara. Sementara itu, Malaysia Gazette yang menemui Dato' Abdul Halim berkata pihaknya akan menjalankan kerja-kerja mengorek kawasan paya itu bagi membentuk saliran dengan segera. Katanya projek berkenaan telah diputuskan dalam satu mesyuarat yang diadakan pada minggu lalu dan ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat oleh Pejabat Daerah dan Tanah serta Majlis Agama Islam Pulau Pinang MAIM. Dalam pada itu, beliau berharap penduduk turut memberi kerjasama dengan tidak membuang sampah merata-rata terutama di kawasan terbabit. Berita seterusnya, Bersatu dan PAS akan melakukan pertukaran kerusi yang kini disandang wakil parti masing-masing dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 nanti. Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN Dato' Sri Hamzah Zainuddin berkata pertukaran kerusi itu merupakan strategi untuk memenangi PRU15. Beliau berkata sepanjang mereka berbincang bersama parti komponen dalam menghadapi PRU15, perkara utama adalah memastikan pemimpin semua komponen akan menang kawasan telah dicalonkan. Ujarnya pertukaran kerusi yang dahulunya dimenangi Bersatu namun mungkin kini diperlukan PAS. Sementara itu ditanya sama ada PAS benar-benar komited untuk bersama PN, Dato' Sri Hamzah yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan parti itu masih bersama mereka. Katanya rundingan adalah sesuatu strategi yang diperlukan dalam pilihan raya dan ia adalah sesuatu isu yang berbeza. Pada 23 September lalu, media melaporkan pengagihan kursi membabitkan parti komponen PN bagi menghadapi PRU15 hampir selesai dan akan dimutamatkan. Timbalan Presiden PAS, Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuaman berkata, satu perbincangan sudah dilakukan sebelum ini namun masih tiada keputusan mengenainya.
Penyandang kerusi Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin bersedia berdepan dengan sesiapa sahaja pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Ia termasuk kemungkinan berdepan dengan dua nama besar dari UMNO iaitu Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali atau Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Naib Ketua Sri Kandi Bersatu itu berkata beliau akan menggunakan segala strategi yang ada selepas pucuk pimpinan parti memberi bayangan agar beliau kekal di Parlimen itu untuk PRU kali ini. Bukan saya yang cakap tumpuan ni. Sebenarnya ramai bila saya jumpa orang, ni tumpuan lah, Pak Atian lah ni semua. Saya pun tak tahu apa yang dia nak tumpukan ni. Tapi saya kira saya pun sama je dengan orang lain. Sama je dengan kursi-kursi yang lain yang ada dekat Melaka ataupun sama dekat Johor ataupun sama dekat negeri lain lah. Cuma bezanya mungkin dari segi sosok tubuh lah yang akan dipertemukan pada pertemuan PRU nanti. Mau tak mau kena bersedia juga. Saya cuba saya upaya dengan kudrat yang ada, dengan kekurangan yang ada, dengan track record servis saya yang ada, itu saja saya pertaruhkan. Datuk Mas Ermiati berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Masjid Tanah hari ini. Sementara itu ditanya adakah beliau tidak gentar berdepan sesiapa sahaja yang dicalonkan pada kerusi yang disandangnya sejak 2 pekan lalu, Datuk Mas Ermiati berkata masih terlalu awal untuknya menyatakan keyakinannya. Saya rasa terlalu awal lah untuk saya menyatakan benda itu. Saya lihat hari ini pengundi dengan pertambahan yang besar, pertambahan jumlah pengundi yang besar. Contoh Masjid Tanah sebelum ni ada 50 lebih, hari ini dah menjadi 69,098 orang. Dan jumlah pengundi muda kalau kita tengok bawah 40 tahun di Masjid Tanah berjumlah 51%. It's quite big, jumlah yang cukup besar sebenarnya. Jadi dan mereka ini tergolong dalam kumpulan warga muda yang sedang belajar, baru meniti alam pekerjaan, baru berumah tangga dan sebagainya. Jadi banyak isu-isu yang menghimpit mereka, terutama sekali isu ekonomi, terutama sekali isu pekerjaan dan juga isu sosial. Jadi kita tengok bagaimana untuk kita kata masalah ini, bagaimana permasalahan dan juga dengan apa juga yang selari dengan apa yang gerak kerja telah pun saya lakukan sepanjang saya menjadi ahli parlimen. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.